Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan pada semua, terutama sekali kepada pensyarah saya dalam kos pengurusan kurikulum, iaitu Puan Ani Suzila binti Nasam. Okey, pada hari ini seperti anda lihat, bola sepak. Saya akan memperkenalkan permainan asas bola sepak, iaitu tandukan. Tandukan terbahagi kepada tiga, iaitu tandukan ke hadapan, tandukan ke sisi dan tandukan ke belakang di dalam permainan bola sepak yang selalu diaplikasikan oleh para pemain. Okey. Tiga. Okey, kita bertemu kembali pada fasa permulaan saya, iaitu saya membuat sesi pemanasan badan. Kenapa pentingnya sesi pemanasan badan ni? Dia untuk meregangkan otot atau menyediakan otot kita untuk melakukan aktiviti. Dalam saya, aktiviti menanduk bola. Pertama, saya akan menerangkan sesi pemanasan badan yang ke atas, iaitu bermula dari atas sehinggalah ke bawah. Sesi pemanasan badan, sesi permulaan hendaklah dimula dari atas dan diakhiri pada bahagian bawah. Kenapa pentingnya melakukan sesi pemanasan badan ni? Seperti yang saya terangkan tadi, untuk membuat otot kita lebih bersedia dan melonggarkan otot-otot kita supaya tidak menjadi ketat. Apabila otot kita ketat, kita akan mudah mengalami kekejangan otot, kram dan sebagainya. Saya akan menunjukkan secara mudah saja, iaitu pada bahagian kepala, anda perlu menolak ke sini dan kira 1 hingga 8. Dan pada bahagian bawah pun sama juga, 1 hingga 8. Dan bahagian sisi 1 hingga 8 juga. Dan bahagian sisi sebelah lain 1 hingga 8 juga. Dan pada bahagian tangan otot besar kita, iaitu sini, kita perlu menariknya 1 hingga 8. Sama juga pada sebelah lagi 1 hingga 8. Kita buat samanya dengan kiraan yang sama kedua-dua belah. Dan pada bahagian belakang tangan, tarik 1 hingga 8 juga. Sini pun 1 hingga 8. Dan pada bahagian pinggang 1 sehingga 8. Dan sini pun 1 sehingga 8. Ingin saya ingatkan ya, kiraannya bukan 1 sehingga 8. Anda perlu mengira mengikut durasi saat yang betul. 1, 2, 3 dan tidak terburu-buru supaya otot kita mendapat regangan yang secukupnya. Dan pada bahagian kaki juga kita perlu buat begini untuk peha. 1, anda kira sehingga 8. Dan seterusnya menukar kaki 1 sehingga 8 juga. Dan bahagian ankle, iaitu bahagian paling penting dalam permainan bola sepak, anda perlu untuk releasekannya 1 sehingga 8 juga. 1 sehingga 8. Dan tukar 1 sehingga 8. 1 sehingga 8. Okey. Okey, bersama saya kembali, iaitu step yang pertama, fasa tandukan ke hadapan. Tandukan ke hadapan ni, kedudukannya saya akan menceritakan ialah anda perlu membuka kaki seluas bahu. Tangan anda sentiasa berada di sisi. Dalam modul yang saya sediakan, para pelajar dikendaki berdiri secara berpasangan bersemuka. Tapi saya tidak ada pasangan di sini, saya boleh menunjukkan jadi dua ni. Seorang pasangan memegang bola dan bersedia untuk membanding. Dan seorang lagi akan berdiri seperti yang saya katakan, kaki buka seluar bahu, tangan di sisi dan bersedia untuk menanduk bola ke bahagian hadapan. Okey, teknik menanduk bola bahagian hadapan ni, tangan di sisi, mata anda memandang ke arah bola datang. Apabila bola datang, kita menanduk menggunakan bahagian dahi. Contoh, saya beri contoh jika pelajar lain melambung dan seorang lagi menanduk. Kenapa kita perlu menggunakan bahagian dahi? Dahi merupakan anggota kita yang paling kuat di antara muka kita. Okey. Waktu kita menanduk tu, akhir sekali kita hanya perlu mengikut lajak saja. Kita tak perlu sekat dia ke apa, sebab nanti bola itu akan jadi tidak laju seperti yang kita inginkan. Okey, kita bersambung kembali, iaitu fasa kedua, fasa tandukan ke sisi. Masih lagi dalam lingkungan jenis tandukan. Fasa tandukan yang kedua, iaitu tandukan ke sisi. Tandukan ke sisi sama juga seperti step yang saya tunjukkan, tandukan ke hadapan. Kaki perlu dibuka seluas bahu. Tangan anda berada di sisi secara berpasangan lagi, seorang membanding bola. Tetapi yang lainnya sedikit, mata masih lagi memandang ke arah bola. Cuma caranya saya tunjukkan, badan anda perlu dikilaskan searah bertentangan dengan tandukan. Contoh, anda ingin menanduk ke sebelah kiri, maka anda perlu mengilaskan badan anda ke sebelah kanan. Okey, nampak macam tak faham? Saya tunjuk contoh bagi faham. Apabila bola datang, kita masih memandang, tapi kita perlu refleksi yang cepat. Kita hendak menanduk ke kiri, gawang gol di sebelah kiri. Kita perlu melentikkan badan kita dan mengilas ke bahagian kanan. Contoh, mengilas sini dan bola datang, kita akan pergi ke kiri. Okey, kita masih menggunakan dahi. Setiap tandukan yang dilakukan perlu menggunakan dahi, sebab dahi merupakan anggota yang kuat yang boleh memberi daya yang kuat pada tandukan kita. Okey, saya beri contoh. Contoh pelajar baling bola, ini contohnya. Seperti yang kita aplikasi tadi, saya tunjukkan kaki seluas bahu, tangan di sisi, mata memandang bola, dan bola sampai, badan kita kilas dan kita masuk ke tandukan ke tepi.
Okey, kita bertemu kembali. Saya akan pergi ke fasa yang terakhir, iaitu tandukan yang terakhir. Tandukan yang amat sukar dilakukan oleh mana-mana pemain bola sepak maupun dari tingkat amatur ataupun profesional. Kenapa agak sukar? Ia merupakan tandukan ke belakang. Saya namakan ini tandukan yang tersukar kerana para pemain yang hendak melakukan tandukan ini tidak boleh atau tidak perlu melihat gawang gol. Dia hanya perlu berada di hadapan gawang gol. Pemain lain menghantar bola ke dia dan dia menanduk bola ke belakang. Dan memang nampak pelik lah, seperti yang jika tidak menjadi kebiasaan pun mana-mana pemain melakukan tandukan belakang. Dia boleh dikategorikan sebagai tandukan emergency, tandukan kecemasan, dan memerlukan asas kemahiran bola yang tinggi untuk mengaplikasikan tandukan ini. Saya akan menunjuk contohnya. Cara-caranya ialah kaki diluaskan seluas bahu, dibuka seluas bahu, tangan masih di sisi dan memandang bola. Bola seperti yang kata, jika para pemain lain untuk membuat hantaran ataupun sepakan percuma, kita perlu bertentangan dengan gawang gol. Kita perlu ke belakang gawang gol. Kita memandang ke arah pemain itu. Dan apabila bola datang, mata masih lagi memandang ke arah bola dan kita tetap menggunakan dahi kita dan kita melentik badan ke belakang sedikit dan kita perlu mendongak kepala. Kenapa perlu mendongak? Sebab kalau kita tak mendongak kepala, dia akan jadi tandukan ke hadapan kembali, tak pun tandukan ke atas. Dia akan memberikan daya yang kuat kepada kita jika kita tidak mendongak. Dan apabila kita mendongak, saya tunjukkan contoh ya. Bila bola datang, kita perlu mendongakkan dagu ke bahagian atas. Dan kita mendongak dan dia pergi ke belakang. Okey, saya akan menunjukkan contoh ya. Pelajar lain berpasangan, seorang membaling dan seorang lagi apabila bola datang dia akan tanduk ke belakang mendongak. Dia agak sukar untuk dilakukan pada pemain yang kurang menguasai kemahiran asas bola sepak. Okey, yang terakhir ialah fasa penutup. Fasa penutup tak banyak yang saya nak terangkan, iaitu sesi penyejukan badan. Guru akan memberikan masa dalam 5 hingga 10 minit untuk melakukan sesi penyejukan badan. Okey, saya berubah ke sini sikit. Penyejukan badan ni perlu saya ingatkan, ia perlu dilakukan dari bawah ke atas, di mana kita men-stretchkan dulu bahagian kaki dan naik ke bahagian kepala. Anda perlu tahu ya perbezaan menyejukkan badan dan memanaskan badan. Memanaskan badan untuk dilakukan sewaktu mula-mula sebelum melakukan aktiviti untuk pelonggaran badan. Penyejukkan badan dilakukan selepas melakukan aktiviti yang berat untuk menyejukkan badan kita dan membuat peredaran darah berjalan seperti biasa. Okey, saya tunjukkan contoh secara ringkas saja kiraan 1 sampai 8. Anda boleh aplikasikan dengan betul kiraan yang tidak terburu-buru. Yang pertama dari bawah ialah ankle kita. 1, anda boleh kira sampai 8. Dan anda akan tukar kepada sebelah kaki lain 1 sehingga 8. Seperti saya tunjuk pada bahagian paha 1 sehingga 8. Anda perlu buat slow-slow dan tukar kaki 1 sehingga 8. Anda perlu mengaplikasikan slow-slow. Ingat ya, kiraan dia bukan 1818, kiraan dia 1, 2, 3 sampai 8. Anda perlu aplikasikannya dengan mudah sekali. Dan anda perlu buat bahagian pinggang 1 sehingga 8. Bahagian tukar sisi 1 sehingga 8. Anda perlu menarik tangan anda seperti yang tunjuk tadi mula 1 sehingga 8. Anda perlu tarik tukar bahagian sisi 1 sehingga 8. Pada bahagian belakang 1 sehingga 8. Sama juga di bahagian belakang 1 sehingga 8. Dan bahagian kepala 1 sehingga 8, 1 sehingga 8. Anda perlu membuatnya dengan betul ya, supaya anda dapat mengelakkan kecederaan otot seperti kekejangan, kram dan sebagainya. Ramai orang kram dan mengalami kekejangan otot sewaktu melakukan aktiviti. Sebab apa? Mereka tidak menyejukkan badan dengan betul. Otot mereka masih lagi berada dalam keadaan panas, keadaan aktiviti, dan tiba-tiba mereka terus berhenti dan balik ke rumah macam tu. Dia kena melakukan menyejukkan badan untuk otot berada dalam keadaan normal kembali, supaya dia tidak berada di dalam tekanan. Okey, sekian saja itu daripada saya. Terima kasih.